Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk kali pertama bagi PKP 3.0. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua yang mana saya pernah menyakiti hati kamu dan sengaja dan tidak sengaja. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR ni bagi bab 4, yang mana kita dah mulakan bab 4 ni sebelum cuti raya itu hari. 4.1 mengenai jenis-jenis logam kan. So hari ni kita akan masuk 4.2 dan 4.3. Okey, kita akan tamatkan bab 4 minggu ni, dan minggu depan insya-Allah kita akan teruskan dengan bab 5. Okey, apa hasil pembelajaran kita pada minggu ni? Yang pertama, kita boleh membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen serta menulis persamaan perkataan bagi tindak balas tersebut. Okey, yang kedua, menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Yang ketiga, berkomunikasi dengan melukis pengisrakan logam daripada bijihnya. Dan yang terakhir, menjana idea untuk menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti perlombongan yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan di bumi. Jadi kita ada 4 hasil pembelajaran yang kita perlu capai untuk hari ini. Okey, baik. Okey, pertama hari ini kita akan bincangkan mengenai siri kereaktifan logam. Okey, siri kereaktifan logam. Logam ni dia ada banyak jenis. Okey, kalau kamu tahu biasanya emas ada, perak. Okey, kita tengok itu kan macam mana emas yang lebur buat jadi gelang cincin tu kan, kalau kamu ingat balik. Kemudian kita ada besi, kita ada aluminium, kuprum, tu pelbagai jenis logam. Dan setiap logam tu dia ada reaktif dan tidak reaktif. Kalau kamu tengok logam yang jenis reaktif ni, macam besi, dia berkarat. Tapi emas logam juga tapi tidak berkarat. Itu menunjukkan kereaktifannya berbeza-beza. Okey, baik, kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk membina siri kereaktifan logam, okey, logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Okey, logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dalam oksigen. Jadi kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifan terhadap oksigen. So ini adalah siri kereaktifan logam. Sekarang tengok AU, aurum ni emas. Emas kurang reaktif. Semakin ke kanan ni semakin reaktif. Okey, dia emas aurum. AG argentum, HG merkuri, Cu cuprum, PB plumbum, SN stannum, Fe ferrum, zinc Zn zinc, Al aluminium, Mg magnesium, Ca calcium, Na natrium dan K kalium. Okey, semakin ke kanan semakin reaktif terhadap oksigen. So, maksud reaktif tu maksudnya dia semakin ke kanan ni, logam ni makin berubah jenis logam. Bila dia kena oksigen, dia akan bertindak balas dengan lebih cergas. Mungkin dia akan mengeluarkan api, mungkin dia mengeluarkan buih dan sebagainya. Tak pasti kita tengok. Okey, kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Ni karbon dan hidrogen, dia duduk kat mana? Karbon dan hidrogen bukanlah logam, tapi kita nak tahu dia duduk di mana dalam siri kereaktifan logam. Okey, kedudukan satu dalam logam dalam siri kereaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, kedudukan satu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung dalam pada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. So, kita tengok tadi dah ada emas tu paling ujung ke bawah, dan yang paling kanan adalah kalium. Okey, tu kalium tu yang paling aktif bila bertemu dengan oksigen, reaktif. Bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia paling reaktif. Tapi kalau aurum emas, dia tidak balas sangat. Cuba tengok, kamu pakai cincin tak pernah jadi apa-apa kat tangan kamu kan. Kalau dia jadi contohnya, kalau kamu pakai cincin kalium, tak boleh pakai pun. Tapi kalau kata pakai, bila dia jumpa dengan oksigen, dia mungkin akan terbakar dan meletup. Contoh dia. Okey. Walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Okey, kita tengok sini. Tadi emas aurum ni, kita semakin ke atas semakin reaktif. So kalium paling reaktif, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Karbon di antara aluminium dan zinc.
Okey. Kemudian zinc ada hidrogen pula sebelum bertemu dengan ferrum. So, karbon dan hidrogen ni sebenarnya dia pun ada kereaktifan tersendiri dengan logam dia. Dengan logam-logam tertentu. Okey, ferrum, timah, plumbum, cuprum, merkuri, argentum dan emas. Emas paling tidak reaktif. Kalium paling reaktif. Okey. Arang batu. Arang batu merupakan satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia. Hampir 80% arang batu ditemukan di Sarawak, 19% di Sabah dan 1% sahaja di semenanjung Malaysia. Okey, kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Pillar, Sarawak. Ni kawasan ni di Bintulu. Okey, Merit Pillar ni berada di Bintulu. Okey, ni kita nak tengok. Selepas tu kita nak bincang lagi mengenai pengesyrakan logam daripada bijihnya. Atau bijih ni maksudnya dia duduk dalam lombong. Okey, kita nak keluarkan logam yang ada dalam lombong tu. Dalam dia logam ni dia lekat dekat batu-batuan, tanah-tanah macam tu kan. So kita nak ambil dia macam mana. Okey, tu pengesyrakan dia nama dia. So kalau kamu tengok orang dulang emas. Dia dulang emas dalam sungai, dia bukan dapat emas kata-kata tu dak. Emas tu mungkin melekat dengan batu. Lepas tu juga mungkin melekat dengan tanah liat. Okey. Bila macam tu macam mana kita nak dapatkan logam tu, kita akan tengok. Okey. Pengesyrakan logam. Pengesyrakan logam ialah proses memperoleh satu logam daripada bijihnya. Bijih saya cerita tadi kan. Okey. Dia kata logam kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium dan karbon. So dia 5 ni dia lebih reaktif daripada karbon. So pengesyrakan ini boleh melalui proses elektrolisis batian logam dalam keadaan lebur. Bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengesyrakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Okey, ingatlah yang atas pada karbon dia proses dia elektrolisis. Tu je key dia, elektrolisis. Okey, tak apa lagi kita tengok macam mana proses elektrolisis tu. Okey, hanya logam yang berada di atas ataupun lebih reaktif dengan oksigen berbanding karbon. Prosesnya elektrolisis. Okey. Bagi logam, okey, yang lebih rendah daripada karbon dan siri kereaktifan logam, pengesyrakan logam daripada biji tersebut adalah melalui proses penurunan oksida logam tersebut dengan karbon. Okey. Logam yang duduk bawah pada karbon ni, semua ni biasanya menggunakan kaedah penurunan oksida logam oleh karbon. Nanti kamu belajar tingkatan 4, nanti kamu akan jumpa macam mana penurunan oksida logam tu. Okey, dan cuprum merkuri, pengesyrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus batian logam tersebut. Okey, jumpa terus boleh bakar terus. Pemanasan terus. Okey, manakala argentum dan emas, dia wujud dalam kerak bumi. Maksudnya dia boleh dapat dalam bentuk ketul, dia cuma melekat-melekat, kita cuma perlu cuci saja. Tapi kalau yang logam yang tadi yang atas pada karbon kena elektrolisis, bawah pada karbon kita buat pengesyrakan. Okey, dia melalui proses penurunan oksida logam ataupun pemanasan terus bagi cuprum dan merkuri. Kamu yang ni kamu tak perlu nak stres sangat sebab kamu hanya perlu tahu kaedah aja. Yang pertama elektrolisis atas pada karbon. Bawah pada karbon sebelum cuprum penurunan oksida logam dengan karbon. Maksudnya dibakar sekali dengan karbon. Bawah pada plumbum cuprum merkuri pemanasan terus. Dan argentum dan emas tak perlu nak diesrakan sebab dia memang dah bentuk ketul-ketul lekat pada batuan ataupun tanah liat yang ada dalam tu. So pengesyrakan dia macam tu. Mudah saja. Okey, cuba tengok pengesyrakan besi. Besi tadi duduk mana? Besi tadi kalau kita tengok dalam yang dia data dia tadi, besi bawah pada karbon. Okey. Pengesyrakan logam besi daripada bijihnya dilakukan dalam relau bagas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 49. Ni relau bagas. Relau bagas ni alat untuk mengeluarkan besi daripada bijih dia. Campuran bijih besi atau oksida besi yang dipekatkan, arangkok ni kita kata macam mana? Arangkok ni batuan arang lah. Dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Dia masuk sini. Batu kapur ni apa? Karbon lah. Okey, digunakan. Kemudian dia menggunakan semburan udara yang sangat panas dipamkan. Okey, dipamkan melalui bahagian bawah relau bagas. Dia panas, dia masukkan udara panas yang sangat panas.
Okey, dimasukkan melalui bahagian bawah. Okey, rela bagas tu. Hasil dia, okey, pengesakan besi ni, dan hasil dia, logam yang ni dia akan melebur. Melebur tu mencair lah. Melebur dalam bentuk leburan tu dia akan keluar. Baki-baki yang selain daripada besi tu, selain daripada logam, dia akan keluar sebagai sanga. Keluar sebelah kanan. Dia ada dua bahagian. Yang lebur tu dia akan turun ke bawah dan keluar. Yang bukan besi yang kita nak, dia akan keluar melalui jadi sanga. Sanga tu macam baki lah, ataupun balance dia. Okey. Kita tengok Kita tengok contoh tadi kan. Okey, campuran biji besi. Biji besi tu besi yang tercampur dengan dia punya tanah liat ke batuan ke semua tu. Okey. Yang dipekatkan, maksudnya dicampur dengan air, bahan dia supaya dia lebih pekat. Rangkok dan batu kapur masuk daripada atas. Okey, darah panas masuk dan dipamkan ke atas. Okey. Okey. Tindak balas yang berlaku dalam rela bagas yang pada suhu tinggi. Okey, yang pertama penghasilan ferrum. Rangkok atau karbon, rangkok tu kan saya kata karbon ni kan, bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Ya. Api dia guna oksigen untuk terbakar. Karbon, rangkok tadi, bila dia masuk dalam tu, dia akan membentuk karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan rangkok yang panas, selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Nah, membentuk karbon monoksida yang mempunyai ejen penurunan yang kuat. Karbon dioksida ni tidak balas lagi dengan karbon. Okey, menyebabkan karbon hanya tinggal karbon monoksida. So, karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Dia nak hasilkan ferrum. Okey, ferrum oksida dia campur dengan karbon akan jadi ferrum tambah karbon dioksida. Ada juga karbon ferrum dioksida ni dia bertindak balas dengan karbon monoksida. Dia menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. So, dia terasing. Dia tidak langsung karbon ni dia akan menarik oksida. Oksida tu oksigen yang ada ataupun kita kata benda yang melekat dekat ferrum tu. Okey. Ada juga ferrum dioksida, dia bertindak balas dengan karbon. Dia akan membentuk ferrum dan karbon dioksida. Ferrum oksida campurkan karbon monoksida, ferrum akan jadi karbon dioksida. Okey, nampak tak tindak balas macam ni? Dia ada ferrum 3, ferrum 2 ni tak apalah. Kita kata ferrum 3 sebenarnya karat. Okey, ferrum 2 ni biasa. Okey, sanga pula. Sanga tadi kan dia ada dua. Tadi dia keluar sebagai ferrum, maksudnya biji besi. Ada juga sebagai sanga. Sanga tu dia baki dia. Okey, batu kapur ataupun kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, karbon karbonat dia menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. So, karbon ni dia akan bertindak balas dengan oksida pada besi tadi. Okey. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi membentuk sanga ataupun kalsium silikat. Kalsium oksida yang terhasil pada tindak balas yang pertama, dia akan melekat, dia akan bertindak balas pula dengan silikon dioksida yang ada dekat pasir yang melekat dekat biji besi tadi. Okey, dia akan keluar sebagai kalsium silikat. Kalsium silikat ni lah sanga ataupun baki yang kita tidak mahu. Bentuk dia macam batuan, kadang-kadang macam abu pun ada juga lah. Okey, pada suhu yang tinggi, dalam relau bagas, ferrum dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau. Dari masa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenali sebagai besi tuangan. Okey, leburan ferrum dikenali sebagai besi tuangan. Sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga juga akan mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sanga sangat kurang tumpat daripada leburan ferrum, sanga terapung di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Sanga tu dia campur dengan leburan besi tadi. Leburan besi dia akan keluar di bahagian paling bawah. Okey, sanga ni pula dia melebur juga. Okey, tapi dia duduk atas, dia terapung di atas leburan besi tadi. Okay, ferrum kita tengok tadi kan. So, dia akan keluar. So, dia akan keluar sebagai baki
dan digunakan untuk buat tapak bangunan dan jalan. Okey, bila dah ada pelombongan di Malaysia untuk dapatkan untuk dapatkan biji besi dan sebagainya, emas sebenarnya. So adalah isu-isu pelombongan di Malaysia. Okey. Yang pertama, pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Pembakaran udara akibat pembakaran bahan api. Yang kedua, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Bila pelombongan ni memang guna tenaga elektrik banyak. Yalah, nak gerakkan kilang besi kan. Kalau kamu pergi tengok kilang simen dekat Lafarge tu pun serupa. Guna tenaga elektrik kan, nak menggerakkan, nak menghancurkan batu, pasir semua tu untuk menghasilkan simen. Okey. Pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari rela bagas. Rela bagas ni kita tengok dia menghasilkan gas karbon dioksida dan monoksida kan. Itu adalah pencemaran udara sebab gas akan keluar secara berasap secara banyak. Pemusnahan akibat pembinaan lombong. Bila jumpa je emas satu tempat ataupun mana-mana logam tempat, orang biasanya yang kaya-kaya akan membina lombong. Pembinaan lombong. So bila buat lombong, kawasan yang jumpa tu biasanya hutan, sungai, laut dan sebagainya, menyebabkan habitat ataupun rumah-rumah binatang ni akan dimusnahkan. Pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan. Kalau kamu duduk kat Lafarge tu, mungkin kamu akan mendengar lah bunyi berdoza. Ni bunyi gerugung-gerugang kan. Sebab jentera pelombongan. Hakisan tanah akibat penjailan bijih. Ini pun paling banyak berlaku juga. Nak cari bijih punya seronok, kali cakap hakisan tanah. Dan pencemaran air akibat pencucian bijih. Bijih ni kalau dia jumpa, bukannya kalau kita cuci sikit terus jadi, tak. Walaupun dicuci berkali-kali, dia tetap dia akan nak tahap dia pembersihan dia tidak suci sangat. So dia kena menggunakan kaedah pengeserakan logam. Okey, pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Penggunaan elektrik yang banyak. Pencemaran udara, keluar asap banyak kan. Okey, yang dihasilkan dari relau bagas. Dan bila dia bakar tadi kan, besi tadi berlebur, dan karbon dioksida terbebas dengan banyak. Okey, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Tengok, disebabkan orang nak buat lombong, tembak si orang hutan ni. Padahal ni rumah dia. Orang punya jahat. Okey, bunuh dia pula. Okey. Pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan. Kalau kamu pun duduk sebelah orang tengah buat bangunan, mana tak ada pencemaran bunyi kan. Kita buat sakit kepala dengan bunyi berdoza, bunyi piling masuk dalam semua kan. Itu bahaya juga. Hakisan tanah akibat pengailan bijih. Ni memang selalu berlaku. Bila duk seronok sangat cari sampai terlampau apa jadi? Hakisan tanah pun terhasil. Pencemaran air akibat ayak jadi kotor. Kalau kamu tengok kawasan Lafarge tu, ayak dia yang keluar ke laut tu warna kelabu kan. Memang nak mandi tak syok, walaupun tempat lain kawasan jernih, disebabkan dia jadi kita tengok kilang tu keluarkan dia punya ayak yang mencuci kan, jadi kelabu, nak mandi pun tak lalu lah. Okey, itu saja untuk perbincangan bab 4 ni. Kita dah habis bab 4. Diharapkan yang tak tengok, kawan-kawan tolonglah ajak bagi tengok. Yang dah tengok, alhamdulillah, cuba fahami. Tak faham boleh ulang. Saya takkan buang daripada YouTube channel ni. Kamu boleh tengok bila-bila bahasa yang kamu rasa kamu free. Untuk hari ni saya rasa itu saja. Nanti saya lepas perbincangan start lagi, saya akan bagi modul mana yang kamu kena buat lah. Baik, terima kasih. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.